Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Soalan 6 adalah soalan saya. Ya, sila Yang Maha Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan Yang Bertuah, merujuk kepada pertanyaan yang berhormat daripada Teluk Intan, berhubung pengecualian bayaran balik pinjaman pendidikan kepada pelajar yang dikategorikan sebagai orang kurang upaya OKU disebabkan kemalangan dan sebagainya. Secara umumnya, agensi pemberi pinjaman tidak mempunyai sebarang kerjasama ataupun dasar khusus untuk memberi pengecualian bayaran balik pinjaman atas faktor ketidakupayaan seseorang kecuali pihak JPA. Selain pertimbangan khas, pemberian pengecualian bayaran balik pinjaman ini diberikan berdasarkan merit atau pencapaian akademik cemerlang pelajar tersebut. Pengecualian bayaran balik JPA diberikan kepada peminjam yang menghadapi masalah kesihatan serta disahkan oleh pakar hospital kerajaan bahawa penyakit yang dihidapi bersifat berkekalan sehingga tidak mampu untuk bekerja, termasuk mereka yang di bawah kategori OKU. Sehingga kini sebanyak 2 kes telah diluluskan hapus kira OKU akibat kemalangan. Namun begitu, kementerian ini berhasrat membawa perkara ini untuk pertimbangan lanjut mesyuarat Majlis Kebangsaan bagi OKU yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Seterusnya diteliti oleh Jawatankuasa Pendidikan yang ditubuhkan di bawah majlis. Jawatankuasa Pendidikan yang diterjui oleh Kementerian Pendidikan dan dianggotai oleh pelbagai agensi kerajaan dan pertubuhan kerajaan NGOs yang mewakili kepentingan OKU bolehlah membincangkan perkara ini secara terperinci, termasuk mengambil kira isu-isu berkaitan implikasi perundangan, implikasi kewangan dan mekanisme pelaksanaan berkenaan isu pengecualian bayaran balik pinjaman. Terima kasih. Yang Maha Teluk Intan. Terima kasih Dato' Yang di-Pertua. Saya ingin merujukkan pada satu kes OKU yang merupakan peminjam Perbadanan Tambung Pembangunan Kemahiran. Sebaik tamat belajar telah mengalami kemalangan jalan raya dan kini OKU. Biarpun keluarganya telah menjelaskan keadaan peminjam ini telah OKU dan tidak mampu bekerja, namun mereka tetap menerima notis peringatan dikehendaki membuat bayaran dan sekiranya gagal akan diambil tindakan yang selanjutnya oleh Tambung Pembangunan Kemahiran. Soalan saya, bagaimana KPWN menjalankan peranan mereka untuk membantu peminjam OKU yang tidak lagi mampu untuk membayar bayaran pinjaman belajar? Dan apakah KPWN ada menyimpan statistik latar belakang OKU yang terdiri daripada bekas siwaja atau peminjam pinjaman belajar dari mana-mana barang yang memberi pinjaman kepada pelajar? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Seperti mana yang telah saya sebutkan tadi, walaupun memanglah yang boleh menjawab ini adalah kementerian yang berlainan yang berkaitan dengan pemberian pinjaman tadi, tapi macam mana yang telah saya sebutkan dalam jawapan saya tadi, bahawa perkara ini akan kita bawa untuk pertimbangan lanjut mesyuarat Majlis Kebangsaan bagi OKU, insya-Allah, dan akan dibincangkan di bawah Jawatankuasa Pendidikan yang mana dipengerusikan oleh Kementerian Pendidikan nanti. Berkaitan dengan soalan yang kedua tadi, adakah kita menyimpan data ini? Setakat ini kita tidak mempunyai data yang berkaitan dengan mereka yang meminjam daripada mana-mana institusi dan kemudian yang menjadi OKU. Setakat ini kita tidak ada, tetapi kita mempunyai data berapa ramai OKU yang berdaftar dengan kita, itu kita ada keseluruhan jumlahnya. Ya, terima kasih. Ibu Barat. Terima kasih, Dato' Speaker. Yang Berhormat Tuan Menteri. Yang Berhormat Tuan Menteri telah beritahu bahawa sebenarnya soalan ini patut dijawab oleh kementerian yang lain. Dan khususnya, adakah Yang Berhormat dalam berbincang dengan kementerian tersebut sebelum membuat satu pandangan mengenai OKU hari ini? Dan berkaitan dengan hal ini, OKU yang ada di negara ini, apakah pampasan dan apakah monthly benefits yang diberi, juga berkaitan dengan perniagaan, apakah galakan yang diberi kepada mereka supaya mereka juga dapat menikmati seperti orang lain. Terima kasih. Yang Berhormat,
Ibu Barat, memanglah kita dalam Kerajaan Barisan Nasional ini kita sentiasa berbincang sebelum kita mengambil apa-apa tindakan, termasuklah untuk menjawab soalan. Oleh karena ini ada Ini kaitan. soalan ini berkaitan. Adakah ini perbincangan terlibat? Bukan dari jawapan yang berhormat kata ia akan dibincang. So you're not ready to answer. Nah, apa yang saya jawab tadi ialah untuk tujuan akan datang kita akan bawa perkara ini kepada Mesyuarat Majlis Kebangsaan bagi OKU. Setakat ini saya sudah jawab bahwa memang tidak ada. I think that's quite clear, dengan izin. Dan untuk kemudahan untuk OKU memang banyak. Yang Muhammad ada panjang senarai di sini. Beberapa jabatan, beberapa kementerian, beberapa agensi yang terlibat untuk membantu orang kurang upaya. Termasuklah kalau untuk perniagaan tu memang ada, misalnya boleh mendapat pengecualian daripada mendapat bayaran lisen, untuk jabatan tenaga kerja kemudahan peluang pekerjaan, untuk skim galakan perniagaan OKU memang ada di bawah Kementerian Sumber Manusia Jabatan Tenaga Kerja, dan ini untuk mereka yang sudah pun berusia 18 tahun ke atas, sama ada secara individu ataupun berkelompok. Di bawah kementerian kita pun, di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat, kita ada juga grant pelancaran 2,700 bagi mereka yang mau memulakan perniagaan. Samping itu, sebelum mereka memulakan perniagaan, latihan-latihan juga diberikan di institusi-institusi kita yang sedia ada pada masa ini. Jadi memang banyak. Kalau saya nak bacakan kepada yang Pomba dalam Dewan ini, yang berhormat banyak. bagi secara tulis, secara tulis kepada saya kemudahan-kemudahan yang tertentu kepada OKU. Ya, boleh, insyaAllah.